Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tengok mata pelajaran sains tahun 5. Okey, cikgu dah minta kamu buat muka surat 91 dan 92. Okey, asah minda. Soalan asah minda ada 7 soalan. Okey, kamu masih ramai lagi yang belum hantar kat cikgu. Jadi cikgu nak kamu hantar, kamu buat muka surat 91, 92. Jawapan dia ada pada muka surat 232. Okey, kamu tengok, kamu baca soalan, kemudian kamu jawablah, kamu salin. Okey, cuba buat dulu tanpa melihat jawapan. Kemudian dah buat, lepas tu kamu tengok jawapan, baru kamu betulkan jawapan kamu. Jadi sambil kamu menyalin jawapan tu, sambil kamu mengingatlah fakta-fakta yang terdapat dalam dia. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan masuk kepada topik seterusnya, iaitu unit 4. Okey, unit 4 iaitu unit tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, tajuk tumbuh-tumbuhan. Jadi muka tengok dia bermula pada muka surat 93. Okey, ada gambar pokok teratai, kamu perhatikan pokok teratai. Kemudian kamu nampak ada macam ada bulu-bulu terbang tu. Itu adalah benih untuk pokok dandelion. Okey, dia berterbangan ditiup angin. Okey, pokok dandelion tu dia macam satu berbola, ada berbola bulu macam tu. Dia sangat-sangat ringan. Bila angin tiup dia boleh terputus dan terbang. Dia sebenarnya satu-satu. Apabila dia kena tiup angin tu, dia akan tanggal tu, dia akan terbang satu-satu macam tu. Okey, dia pusing. Okey, kadang-kadang orang boleh tengok banyak cantik sangat pokok dia. Okey, kadang-kadang orang buat gambar dalam wallpaper dan sebagainya pokok dandelion. Cikgu akan bagi kat ni lah contoh gambar nanti kalau ada. Okey. Jadi kenapa pokok itu biji benih dia berterbangan, kenapa pokok teratai itu boleh terapung ke atas dia, di atas air, dan bagaimana dia membiak. Ini semua adalah cara-cara dia bermandiri. Okay, sama macam haiwan. Okay, haiwan dia bermandiri. Kemandirian spesies haiwan adalah untuk memastikan spesies itu terus kekal hidup. Jadi tumbuh-tumbuhan pun sama, dia perlu memastikan spesies dia kekal ada sepanjang masa. Kalau dia tak berjaya mengekalkan spesiesnya, maka haiwan itu, tumbuhan itu akan pupus. Jadi satu masa tumbuhan itu tidak akan ada lagi untuk kita tengoklah, untuk kita lihat. Jadi sebenarnya ada banyak juga tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya telah pupus, tapi banyak yang kita tidak ketahui. Kerana spesies tumbuh-tumbuhan sangat-sangat banyak. Okey, jadi yang ada ni adalah tumbuh-tumbuhan yang telah berjaya mengekalkan spesiesnya. Jadi bagaimana mereka mengekalkan spesiesnya, sama juga seperti haiwan, mereka juga membiak. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka membiak. Yang pertama, yang kedua, bagaimana mereka melindungi diri mereka, melindungi spesies mereka, melindungi diri mereka daripada diancam. Okey, ada dua. Yang pertama, diancam oleh musuh. Yang kedua, diancam oleh cuaca. Sama ada cuaca panas, cuaca yang terlampau kering atau terlampau sejuk. Jadi lebih kurang sama macam tajuk atau bab haiwan. Okey, cara pelindungannya sama. Okey, dia bukan cara pelindungan, dia berlindung daripada dua perkara yang sama, iaitu apa nama tadi? Bahaya, musuh daripada musuh, ataupun cuaca. Okey. Jadi kita tengok pada yang pertama, iaitu melindungi diri daripada musuh. Jadi musuh yang dikatakan ni adalah haiwan-haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi dia bagaimana dia nak mengelakkan haiwan-haiwan daripada makan pokok itu, ataupun haiwan-haiwan itu daripada merosakkan pokok tersebut, maka dia ada ciri-ciri khas yang ada pada fizikal tumbuhan tersebut. Bila cikgu sebut ciri-ciri khas, maksudnya benda tu dah memang ada pada badan
Fizikal tu maksudnya anggota dia lah, tumbuhan tu. Mungkin di batang dia, daun dia atau buah-buahan dia. Itu dipanggil ciri-ciri yang memang ada di situ, dipanggil ciri-ciri khas pada tumbuhan. Okey. Ada juga nanti tumbuhan dia ada satu dipanggil kelakuan khas juga. Maksudnya dia benda itu tumbuhan tu buat sesuatu. Dia buat sesuatu dia, jadi dia satu tingkah laku. Dia tak wujud secara semula jadilah. Maksudnya tumbuhan tu membuat sesuatu pergerakan atau aktiviti yang menyebabkan dia dapat menyelamatkan diri dia daripada sesuatu perkara. Itu dipanggil tingkah laku. Tapi yang ni dia memang tak perlu buat apa, dia memang ada pada anggota tubuh, anggota badan tumbuhan tu lah, pada fizikal tumbuhan tersebut. Jadi dia ada 5. Dalam buku ni kamu akan jumpa 5 ciri-ciri khas tumbuhan. Okey. Jadi yang pertama kamu lihat berduri tajam. Okey, berduri tajam. Kamu boleh tengok contoh durian dan juga nanas. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh. Kamu boleh cari sendiri. Okey, kamu boleh buat pencarian di dalam internet atau kamu boleh perhatikan di sekeliling kamu. Okey, durian nama pun dah durian, dia buah yang berduri. Nanas bukan saja pada buah, juga pada daun dia juga berduri. Okey, pokok semalu pun ada berduri. Okey, di sekolah kita pun ada pokok yang berduri, kamu boleh tengok. Okey, seterusnya mengeluarkan getah. Getah ni boleh pada batang dia, daun dia atau pada buah dia. Jadi getah tu menyebabkan dia melekit. Jadi haiwan dia akan menyebabkan haiwan tak suka pada pokok tu. Dia mungkin cuba mengelakkan daripada makan pokok tu ataupun buah pada pokok tu. Okey, sifat melekit tu kadang-kadang juga menyebabkan menjadi masalah lah pada pokok tu, pada haiwan tersebut yang makan tu, boleh menyebabkan kematian juga. Okey, jadi dipanggil getah ni atau dalam bahasa lain dipanggil sap dia. Okey, getah dia ni ada pada katakan batang dia. Okey, jadi kamu perhatikan ada banyak jenis getah ni. Kadang-kadang ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna kuning. Okey, pokok getah kamu tengok dia ada susu getah tu berwarna putih. Jadi pokok nangka pun dia ada getah seperti itu. Kalau kamu potong buah nangka pun, dalam buah nangka tu pun ada getah yang berwarna putih. Okey. Kemudian pokok betik pun ada. Pada buahnya, pada tangkai dia kita potong ada getah berwarna putih. Kalau pokok manggis dia getah dia warna kuning. Okey. Okey, kadang-kadang kamu pernah makan chewing gum tak? Chewing gum tu sebenarnya pokok daripada getah daripada pokok. Tetapi bukan daripada pokok getah yang ada kat kampung kamu tu. Orang toreh pokok getah tu bukan pokok getah tu. Dia sejenis pokok lain yang mana dia mengeluarkan getah. Getah tu digunakan untuk membuat chewing gum. Okey, daripada getah kamu kunyah getah pokok sebenarnya. Okey, jadi tak ada manfaat pun. Dalam dia cuma getah dan juga ditambahkan gula di dalamnya dan sedikit perisa. Karena perisa itu juga adalah jenis perisa tiruan. Apabila bahan yang tiruan masuk dalam badan kita tak boleh cam. Bila badan kita tak boleh cam, dia tak boleh nak dihancurkan, tak boleh dihadamkan, maka dia disimpan di dalam badan kamu satu benda yang tidak, bahan kimia yang tidak elok dalam badan kamu. Sebab dia ada satu perasa tiruan, dia bukan perasa original. Kemudian ada gula akan meningkatkan gula dalam badan kamu. Okey, dia bukan boleh juga menukarkan kepada dijadikan lemak dan sebagainya. Okey, gula putih ni sangat bahaya. Seterusnya berbulu halus. Okey, pokok yang berbulu halus pada batang dia ataupun pada daun dia berbulu. Bila berbulu halus ni, bila kita pegang, dia akan menyebabkan kegatalan ataupun bulu tu akan masuk ke dalam kulit. Nak buang tu susah. Okey, pada pokok buluh, kalau kamu perhatikan pokok buluh tu dia ada satu lapisan. Lapisan pokok buluh tu dia macam ada daun yang menutup batang dia. Yang tu paling banyak dia punya bulu-bulu halus tu, yang gatal tu. Jadi kalau kamu pegang, dia akan masuk ke dalam kulit kamu. Nak buang sangat-sangat susah. Pokok labu pun ni kamu nampak, kalau kamu perhatikan pagi-pagi dia ada air yang terperangkap kat situ.
kemudian nampak bulu halus tersebut. Jadi bulu-bulu halus ni menyebabkan haiwan yang menggigit pokok tu dia akan rasa tak selesa. Jadi dia cuba elakkan daripada memusnahkan pokok tersebut. Okey, itu salah satu mekanisme untuk melindungi diri mereka. Okey, yang keempat, tadi dah 3, yang keempat beracun. Okey, ada sesetengah tumbuh-tumbuhan yang dia beracun, mempunyai racun. Sama ada buah dia atau bunga dia atau keseluruhan pokok itu beracun. Okey, dalam ni dibagi contoh pokok pompong dan pokok alamanda. Okey, pokok alamanda ni senang nampak. Kamu jumpa boleh nampak merata ada pokok warna yang selalunya warna kuning lah. Ada yang warna pink pun ada pokok bunga tu. Dia sebenarnya pokok tu beracun. Okey, dia punya daun ni dia ada toksik. Okey, kalau makan boleh menyebabkan kematian lah. Okey. Seterusnya pokok pompong. Pokok pompong ni dia rupa dia macam pokok macam apple yang besar atau buah mangga yang besar. Dia berkilat. Tetapi dalam dia keras sebenarnya. Dalam dia keras macam ada sabut. Okey, jadi yang cikgu akan kongsikan gambar nanti kamu boleh tengok lah. Kalau siapa yang biasa tengok tu dia tahulah pokok tu. Siapa yang tak pernah tengok, jadi kamu perhatikan nanti bila-bila kamu akan, kalau kamu nampak kamu tahulah itu sebenarnya pokok pompong dan bukan pokok buah apple. Dia macam buah apple, dia pun buah dia. Tapi agak besar, berkilat macam tu. Dia ada sabut, kalau jatuh dalam air dia terapung. Dia macam pokok kelapa gitu. Okey, dah 4 lah. Dan yang terakhir berbau busuk. Okey, pokok yang berbau busuk. Pokok bunga tai ayam. Kemudian dia bagi pokok jeremin. Pokok jeremin ni dia mengeluarkan satu jenis bau yang mana dia nyamuk tak suka pada bau tersebut. Jadi dia dijadikan sebagai pokok penghalau nyamuk. Ada orang letak dalam rumah, letak kat luar rumah supaya mengelakkan daripada nyamuk. Sebab nyamuk tak suka bau pokok jeremin ni. Okey, dalam buku kamu boleh nampak lah. Okey. Okey, muka surat 96. Jadi itu dia kelima-lima ciri yang melindungi tumbuh-tumbuhan daripada musuh. Dan yang terakhir, pokok bunga pakma. Okey, pokok bunga pakma atau pokok bunga Rafflesia. Okey, apakah ciri khas yang terdapat pada bunga pakma untuk melindungi diri daripada musuh? Jadi pokok bunga pakma ni dia tak ada batang, tak ada daun, dia cuma bunganya, dia tumbuh keluar sebiji bulat macam bola tu, macam pokok kobis tu. Dan apabila dia kembar, dia akan jadi satu bunga lah, bunga pakma yang besar. Semata-mata bunga sahaja. Dan dalam dia ada bau. Okey, bau yang busuk. Jadi bau busuk ni sebenarnya dia menarik perhatian. Menarik perhatian seperti haiwan-haiwan seperti haiwan-haiwan kecil lah, serangga, lalat. Lalat dia suka bau busuk. Jadi lalat, serangga, kadang-kadang haiwan-haiwan kecil, tikus kecil, dia akan pergi menuju ke dalam bunga tu. Jadi kadang-kadang serangga ni dia akan terperangkap di dalam lubang tu. Bunga tu ada lubang, dia terperangkap, dijadikan dia bunga pakma ni akan haiwan tu akan terperangkap dan mati kat situ, dan dia dijadikan makanan untuk bunga tersebut. Itu bunga pakma. Dia menarik, sebenarnya dia menarik haiwan-haiwan yang suka bau busuk ni ke arah dia. Jadi menjadikan makanan. Okey, itu saja, mudah saja untuk hari ini. Okey. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat? Yang pertama, kamu siapkan muka surat 91 dan 92 tadi, asah minda. Jawapan semua ada dalam buku. Kamu boleh tengok muka surat 232. Itu yang pertama. Kemudian kamu punya terrarium pun masih ramai yang belum hantar. Bukan masih ramai, rasa tak ada siapa yang hantar lagi ni. Okey, jadi cikgu nak kamu buatlah waktu hari ini, sepanjang minggu ni, siap saja hantar. Siap saja hantar. Kalau boleh kamu hantarlah dalam minggu ni. Okey, ada Sabtu Ahad ni kamu hantar. Kalau boleh siap hari ni lagi elok. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu buat yang tu. Kemudian yang ketiga lah. Yang ketiga, cikgu nak kamu lukiskan peta minda berdasarkan 5 ciri-ciri, 5 ciri khas yang 5 ciri khas tumbuhan melindungi diri. Jadi dia punya tajuk tengah dia ciri khas.
Kamu buat ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Dan kamu buat cabang dia, apakah ciri-ciri khas tersebut. Jadi cikgu dah nyatakan tadi 5 ciri-ciri khas dia. Dia ulang balik: berbulu halus, berduri tajam, mengeluarkan getah, berbau busuk dan juga beracun. Okey, kamu buat cantik-cantik, buat untuk peta minda ataupun peta aiting. Kemudian kamu masukkan juga contoh-contoh tumbuhan tersebut. Kalau kata berbulu halus tu, apakah tumbuhan yang berbulu halus? Kamu yang dalam buku teks tu mesti ada lah. Kalau ada tumbuhan lain yang kamu boleh masukkan sekali. Okey. Kemudian berduri tajam, apakah jenis yang berduri tajam? Masukkan. Okey. Kalau kamu boleh lukis, lebih elok. Okey, cikgu akan share gambar. Kalau kamu ada printer, kamu print lah. Print dan tampan. Kalau tak boleh, kamu lukis. Okey, lukiskan dalam kamu punya peta. Jadi kamu buat dalam satu kertas A4. Okey, satu kertas A4 ataupun dalam buku nota pun lagi bagus. Kamu buat dalam buku nota. Buku nota kamu kan ada bahagian yang tak ada garis tu, kamu buat kat situ. Tajuk dia ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Buat 5 cabang, tuliskan dan sertakan contoh-contoh tumbuhan tersebut. Dan masukkan gambar. Jadi 3 perkara yang kamu kena buat ni. 2 ni sebab kamu tak buat minggu lepas ni, tak siap-siap lagi. Jadi cikgu bagi sambung untuk minggu ni. Dan yang ketiga, cuma tambahan dia adalah peta minda. Ini ringkas je. 10 minit pun boleh siap cikgu rasa. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih.